Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so hari ni kita berbicara, kita sembang santai petang-petang macam ni. Saya suka berkongsi lah berkenaan dengan isu-isu di Malaysia. Sekarang ni semua tengah semualah, bukan negara Malaysia sahaja, negara-negara luar pun kalau kita tengok sekarang ni, semua kalau kita buka berita pun semua cerita pasal COVID-19 dan semua, dan dikatakan, boleh kata tanya budak-budak sekalipun dia orang tahu apa itu COVID-19. Kalau saya tanya anak saya pun tahu COVID-19 ni adalah satu virus yang sedang menular macam tu. Jadi tapi kita terlupa dan satu perkara, satu isu yang memang dari dulu lagi, satu isu yang memang dari dulu lagi sebelum COVID-19 ada pun dah memang virus ni juga bahaya, iaitu apa? Virus penyakit yang dipanggil penyakit demam denggi. So kalau kita tengok kat sini dari segi situasi semasa bagi denggi di Malaysia, kalau kita tengok daripada minggu ke-8, daripada 16 hari bulan 2 2020 sehingga 22 hari bulan 2020, kes mencapai sebanyak 2604. Dan daripada 2604 tu, dan kematian 9 orang. Cuba bayangkan, itu situasi yang berlaku di Malaysia. Kalau kita tengok jumlah kumulatif juga, daripada 29 hari bulan 12 sehingga 29 hari bulan 12 2018 sehingga 22 hari bulan 2 2019, kes mencecah, kes demam denggi, kes denggi mencecah 23,914 dan kematian mencecah 40 orang. Dan kalau kita tengok jumlah kumulatif seterusnya daripada 29 Disember 2019 sehingga 22 Februari 2020, kes mencecah 23,794 dan daripada jumlah tersebut kematian mencecah 33 orang. Jadi kalau kita kat sini kita tengok, demam denggi ni bukan suatu benda yang boleh dibuat main. Kan ramai waktu tu sampaikan, kalau kita jumpa pesakit di klinik ni, kalau kita datang demam, batuk, semua dia akan tanya, "Doktor, COVID tak anak saya ni? Doktor, COVID tak suami saya ni? COVID tak isteri saya ni?" Okey, ya betul. COVID ni kita risau juga, kita takut juga. Tapi COVID ni kebiasaannya, kebanyakannya dia memberi impak yang besar kepada yang warga emas ataupun imuniti yang rendah, ataupun yang ada penyakit seperti kencing manis dan sebagainya, ataupun bayi dan sebagainya. Tetapi untuk denggi ni, bahayanya virus denggi ni, dia menyerang kepada semua lapisan. Semua lapisan. Dia tak kisah, ada tak kira pun apa pun, dia akan menyerang dan dia memberi komplikasi yang sangat-sangat banyak. Dan dia punya kesan, dia komplikasi dia sangat-sangat hebat. Dan kalau kita tengok kat sini, kita kena tahu dulu apa itu demam denggi. Kalau kita tengok daripada info sihat, demam denggi adalah sejenis penyakit demam denggi ni boleh merebak daripada satu rumah ke satu perumah, dari seorang ke seorang. Sebab apa? Sebab dia akan dijangkiti ataupun dipindahkan melalui satu vektor, iaitu nyamuk Aedes aegypti. So kalau kita tengok kat sini, ada juga orang yang dah pernah kena denggi, dia kena demam denggi lagi. Demam sebelum ni dah pernah denggi, kena lagi. Sebab apa? Sebab dia terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi. Den 1, Den 2, Den 3 dan Den 4. So kalau kita tengok kat sini, macam ni kita nak tahu ataupun orang kata gejala-gejala yang kebiasaannya mengalami ataupun dialami oleh pesakit yang terkena ataupun dijangkiti virus denggi, virus demam dan dijangkiti virus denggi ni lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, gejala-gejalanya adalah seperti kebiasaannya demam denggi ni adalah kebiasaan dia akan demam panas, dan ada sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit sendi-sendi. This is a common complaint. It's a common complaint yang biasanya pesakit akan datang. Yang kita risaukan, yang kita sangat menitik beratkan apabila ada gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang diberi warning sign ataupun tanda amaran. Seperti kalau kita tengok kat sini, salah satunya adalah muntah yang berterusan ataupun muntah lebih daripada 3 kali satu hari, ataupun cerit-berit, sakit perut, ataupun tak boleh makan, ataupun kalau kita tengok daripada keputusan darah yang diambil pun, dia menunjukkan perubahan kepada platelet, jumlah jumlah platelet dan jumlah sel darah putih dan juga kepekatan darah, hematokrit. So itu adalah gejala-gejala yang kita risaukan. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, demam denggi ni adalah benda yang kita perlu
kita perlu disiarayakan ataupun perlu diketengahkan dan perlu dijadikan sebagai satu penyakit yang perlu diambil cakna. Okey, dan kalau kat sini kita tengok kebiasaannya demam denggi ni yang kita risau, apa penawar dia, apa ubat dia. Kita kena tengok balik. And biasa demam denggi ni kebiasaannya dia tak ada rawatan yang spesifik. Rawatannya adalah air sahaja. Okey, air sahaja. Okey guys, so kesimpulannya kita boleh melihat bagaimana penyakit demam denggi ini dapat dielakkan sekiranya kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk. Macam mana untuk kita memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk? Yang pertama adalah kita perlu membuang bekas-bekas yang boleh menakung air. Kalau kita lihat di rumah, banyak di sekeliling rumah kita banyak pasu bunga ataupun jadikan tempat tadahan air dan sebagainya. Jadikan itu adalah tempat pembiakan nyamuk. Yang pertama. Yang kedua, pastikan tangki air bekas tadahan hujan seharusnya ataupun sentiasa ditutup. Dan yang ketiga, pastikan pasu-pasu bunga dan bekas tadahan dibuang airnya sekurang-kurangnya seminggu sekali, dan pastikan saliran atap sentiasa mengalir. Dan juga boleh juga inisiatif lain seperti membeli ikan dan sebagainya di dalam tempat tadahan tersebut. Dan yang kedua, menggunakan semburan serangga untuk membunuh nyamuk. So itu adalah cara yang paling mudah untuk kita membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Dan yang ketiga, mengambil langkah-langkah melindungi diri untuk mengelakkan gigitan nyamuk seperti menyapu ubat repellent, sapukan ubat penghalau nyamuk pada anggota terdedah kepada gigitan nyamuk. Pastikan tingkap dan pintu sentiasa ditutup dan sentiasa memakai baju berwarna cerah dan berlengan panjang dan seluar panjang sewaktu keluar daripada rumah. Dan pasangkan obat lingkaran nyamuk dan obat nyamuk elektrik di kawasan yang tertutup. Jadi bukan susah untuk kita mengelakkan ataupun kita mencegah penyakit demam denggi ini. Jadi ini adalah perkara bersama yang perlu untuk kita bersama-sama mewujudkan satu komuniti ataupun suatu suasana yang sihat untuk kita dapat mengekang ataupun kita dapat mencegah penyebaran ataupun perebakan perebakan demam denggi. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian daripada Klinik Mazmedik. Jadi kita katakan tidak kepada demam denggi. Assalamualaikum.